Kena ambil dari situ ya. Dan tiada hilang ia melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air. Ya, ambil daripada situ ya. Dan tiada hilang ia melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air ya. Maka bekas najis itu dimaafkan. Maksudnya janganlah pula makna kita sampai cedera ya tak? Janganlah sampai cedera ya. Muka surat 49 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7 dari bawah ya, 7 dari bawah. Jadi apa dia 7 dari bawah? 7 jadi 8 lah. 8 dari bawah. Ambil balik dekat mana? Dan tiada. Ujung kali. 8 dari bawah. Ujungnya dan tiada, apa dia? Bukan tiada. Dan tiada hilang. Dan tiada hilang ia itu apa? Najis lah. Ya, tiada hilang ia, iaitu najis tadi, melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air, maka bekas najis itu dimaafkan dia. Maknanya tak payahlah kita sampai mencederakan diri, nak ditonyoh-tonyoh pula, ya tak? Cari sabut pula, ya tak? Jadi yang itu dimaafkan, bekas tu dimaafkan. Jadi kita tadi dia kata apa di situ, maknanya dan tiada hilang ia melainkan apabila dibasuhkan dia dengan air, maka bekas najis itu dimaafkan dia. Dan lagi suatu yang dibuat sapu itu tiada terhenti atas batu jua ya, tiada terhenti atas batu ya, tak cukup dengan batu jua. Hanya boleh disapukan dengan tiap-tiap sesuatu yang suci lagi kasap, iaitu kesat, lagi beku ataupun keras. Maknanya kalau kita nak guna batu ke kayu ke khoteh ke yang suci lagi kesat ya, kasap kasap tu kesat lah, lagi keras, lagi beku, lagi kesat, lagi khoteh ke ataupun benda yang selain daripada batu itu yang bukan dimulia pada syarak. Jadi khoteh su'abah tak boleh lah. Khoteh su'abah, khoteh kitab, khoteh buku tak boleh lah, sebab itu dimuliakan pada syarak ya. Maka kalau sekiranya khoteh su'abah tu elang wayang sentel lah. Dulu kan ada ya tak? Tapi biasanya licin kalau elang wayang tu ya rasanya. Dia kena ambil yang kesat ya tak? Maka suatu yang tiada dimuliakan dia pada syarak itu seperti batu boleh, kayu boleh, kain boleh ya. Kain tak nampak. Kain ya, kalau nak nampaknya belah kiri tu di luar kotak tu. Tengok belah kiri matannya di luar kotak tu ada seperti batu dan kayu dan kain dan lainnya. Baris bawah sekali di luar kotak. Jumpa luar kotak. Batu dan kayu dan kain. Kan? Kain ya tak? Kain. Kain ya tak? Seperti batu dan kayu dan kain dan lainnya. Ya, itu kesat. Seperti kertas. Ini semua boleh lah. Kertas. Dekat Arab dah. Kertas ya tak? Dan kafur. Mau. Kapur, bukan kapur baroi, jangan terbakar. Kapur apa ni? Kapur apa? Kapur Jawi, kapur Jawi, astagfirullahalazim. Dan bata yang keras. Maknanya ini maksudnya bukan suruh cari pula, tapi boleh digunakan ya tak? Ada pun suatu yang tidak suci seperti tahi tak boleh ya, tahi yang kering najis, dicuci dengan najis tak boleh. Macam ngalau kera dengan pakai kera juga tak boleh ya tak? Ngalau hantu pakai hantu juga tak boleh ya tak? Seperti tahi yang kering dan batu yang mutanajis tak boleh. Dah memang ada najis itu, kita sapu pada najis kita pula tak boleh. Dan suatu yang tiada kasap seperti licin lah maknanya. Licin lah, yang tiada kasap maknanya yang tiada kesat. Yang tiada kesat tu maknanya licin lah. Seperti arang yang lembut. Ada pula arang yang lembut. Arang yang lembut licin lah Tak tahu.
Abu yang lembut, licin lah dia. Dan tanah yang jeru. Perui ke mana? Perui. Cerai, perui, ya tak? Cerai. Dan buluh yang jangan pakai buluh lah tuan-tuan dan jangan pakai buluh miang, ya tak? Udahlah miang, luka pula tu, ya tak? Jangan. Dia tak yang kesat ni tadi. Atau ngapa benda-benda kopi dia? Yalah, mana tahu tiba-tiba, ya tak? Tiba-tiba ada orang tu simplistik, mengambil mudah, ikut danya. Kamu ada dalam kitab tak boleh pakai buluh, ya tak? Buluh yang licin apabila tiada dilebihkan dia. Dan buluh yang licin tak boleh apabila tiada dilebihkan dia. Apa pula? Tiada diutamakan dia. Dan suatu yang tiada beku tak boleh, seperti air mawar. Apa? Air apa? Mawar ke? Air wird. Air apa? Air warat. Air warat tu air mawar lah. Dan cuka tak boleh. Dan suatu yang dimuliakan dia pada syarak, seperti makanan tak boleh. Apa dah. Penentu pula pentingnya, tak? Seperti makanan tak boleh bagi manusia atau bagi binatang. Makanan binatang, pellet tu kita pakai, tak boleh. Atau bagi jin, tulang lah, tak boleh. Seperti tulang-tulang, ya. Dan seperti segala kitab syarak, jangan. Dan kitab-kitab hadis dan nahu dan hisab dan tib. Dia sebab apa? Semua benda ni membantu manusia, ya tak? Itu dimuliakan oleh syarak. Hisab dimuliakan oleh syarak, ya tak? Tib ni makna perubatan lah. Kitab perubatan pun dimuliakan. Dan arud ni kitab bahasa, lenggok bahasa iramanya. Arud ini maknanya bila kita mengarang, bila kita membaca syair-syair, dia ada dia punya timbangan dia, ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilin, apa bendanya, ya tak? Dan lain-lainnya. Daripada segala kitab yang ada padanya manfaat pada syarak, maka jangan guna untuk nak istinja. Maka sekalian yang tersebut tiada sah dibuat istinja dengan dia. Dan lagi tiada sah istinja dengan batu atau barang yang pada maknanya itu, ya, maknanya habis di situ, ya. Dan lagi apa? Tiada sah istinja dengan batu ataupun yang barang yang pada makna batu, melainkan dengan beberapa syarat. Kita dah tahu bahawa menggunakan batu itu sah, tapi dengan syarat, dengan syarat, ya, beberapa syarat. Yang pertama, bahawa adalah najis yang keluar itu, dia kata apa, ya, adalah najis yang keluar itu, keluar daripada kubul atau dubur. Dan yang keduanya bahawa dah sampai yang kedua, ya. Maknanya syarat yang pertama, dia kata apa? Tiada sah istinja dengan batu ataupun barang yang makna batu, melainkan dengan beberapa syarat. Yang pertamanya bahawa adalah najis yang keluar itu keluar daripada kubul atau dubur. Dan yang keduanya bahawa ada yang keluar daripada kubul itu, kubul bagi orang yang wadih, ya, wadih jantinanya. Dan yang ketiganya bahawa adalah najis yang keluar itu najis yang sebelum lagi kering pada tempatnya yang ia keluar daripadanya. Dan yang keempatnya bahawa jangan najis yang keluar itu berpindah daripada tempatnya. Maknanya nak boleh pakai batu sahaja ni, rupanya ketat syaratnya, ya tak? Pertama, basih lagi basah. Bukanlah pertama tu, itu bukan yang pertama, ya. Antaranya. Kemudian yang keduanya, jangan dia udah lepas daripada sempadan. Kalau jenis macam cirit, ya, minta maaf, ya, itu tak boleh pakai batu. Itu mesti kena pakai air, ya tak? Mesti pakai air, ya tak? Dan kemudian maknanya, katanya apa tadi, bahawa
Itu yang keempat, tak? Jangan najis yang keluar itu berpindah daripada tempatnya yang tetap padanya, tak terkala keluar. Kalau dah sampai maknanya syirit, ser, itu tak boleh dah. Tadi yang pertama tu saya nampak macam ada benda yang tak. Itu yang pertama tadi, bahawa adalah najis yang keluar itu keluar daripada kubul atau dubur. Kau ada keluar daripada pusat, tak boleh pakai batu. Mana-mana orang dah sakit macam-macam, kadang-kadang tebuk kat atas, tebuk kat atas, ya tak? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya Allah. Jadi buat pula saluran lain, boleh pakai batu ke? Tak boleh. Dia mesti yang keluar daripada kubul atau dubur sahaja, ya tak? Dan yang kedua, syarat nak boleh pakai batu saja tanpa air, bahawa ada yang keluar daripada kubul itu kubul yang bagi orang yang wadih, jelas maknanya jantinanya, kubulnya. Dan yang ketiga, bahawa adalah najis yang keluar itu najis yang sebelum lagi kering. Kalau dah kering tak boleh pakai batu, kena pakai ayo. Ni macam mana boleh kering ni? Ialah macam orang dulu kan ke jambannya di luar. Bila jamban luar dia kayu, nak basuhnya kan ke dalam. Orang dulu. Lepas tu orang tegur siapa pula? Masuk bank ke? Masuk bank ke dah. Masa tu orang nyebut bank Bumi Putra, masa tu dah. Melabur. Itu dia. Anu ke? Udah pergi market ke? Udah lantak dia berlabur. Udah, teman lepas-lepas subuh tadi dah pergi dah. Atau banyak ke ikan? Ada jugalah ikan, masa tu ikan siakap murah lagi. Tak. Atau lantak dia berlabur, mana tak kering ni tak nak. Jadi bila kering tak boleh pakai batu, ya, wajib pakai air, tak? Tu dia ini. Kisah benar ni, tuan-tuan tak merasa, saya merasa ni nak. Pasal kumur duduk dekat-dekat, ya, macam Sungai Rokam, Kampung Bahagia, Datuk Seri Kamarudin, betul rumah, kan? Masa itu adalah usaha Tun Razak untuk menempatkan orang Melayu di kawasan-kawasan Cina ni, tak? Ya. Macam sekarang dia mungkin nak meroboh, nak naik buat kondominium je kerja, ya tak? Jadi maknanya di situ biasa kita merasa tu, ya tak? Tambah masa kepiu, ya. Bila kepiu hari betul buatnya, ya tak? Kepiu tu curfew, perintah berkurung. Memang hari masa tu keluar keras kan nembak. Masa itu jangan aku keluar, ya tak? Itu sudahnya terobang lah, terobang. Takut dalam tempurung terobang keluar, ya tak? Kisah benar ni, jangan main-main, minta maaf lah pun, ya tak? Allahu Akbar. Atau masa itu memang kawasan Sungai Siput, kawasan kepiu masa itu, ya tak? Komunis kuat. Kemudian dikata di situ bahawa yang keempat tadi, bahawa jangan najis yang keluar itu berpindah daripada tempat makhraj dia. Dah keluar daripada papan ataupun makhraj dia yang tetap padanya, tak terkala keluar. Dan yang kelima, ada lagi. Dan yang kelimanya, bahawa jangan kedatangan pada tempat yang kena najis itu suatu yang asing. Ada parti di situ, pendatang asing tanpa izin. Sekali lalat datang dah, kan? Sekali langur datang dah. Jangan kena pula benda lain, ya tak? Pada tempat yang kena najis itu, sesuatu yang bukan daripada asalnya. Langur datang, apa dah, kan? Dan jikalau suci sekalipun, langur suci lah, lalat suci lah, ya tak? Jikalau suci sekalipun, sama ada ia basah ataupun kering, ya, benda yang asing tu tadi. Dan yang keenam, tak habis lagi. Dan yang keenam ni nak boleh hanya pakai batu ni tadi, ya tak? Kalau ada benda yang asing, ya, tiba-tiba kita kata ada benda yang asing, macam kita kata lalat ke nyamuk ke, itu dah asing tu, ya tak? Kalau dah asing tu kena pakai air juga, tak boleh pakai batu, ya tak? Dan yang keenam, bahawa jangan melampaui najis itu akan safhahnya. Safhah tu papan, ya tak? Maknanya
platformnya. Platform maknanya kita kata sofhah ni, kita kata papan punggung lah. Dan hasyafahnya, hasyafah ni maknanya kalau orang laki-laki lah, maknanya kalau air kencing itu bukan hanya pada salurannya, bahkan udah udah merecor. Udah merecor. Tak boleh lah pakai batu, ya tak? Maka apabila sempurna segala syarat yang tersebut itu, haruslah istinja dengan batu sahaja, atau barang yang pada makna batu. Dan jikalau tiada sempurna syarat-syarat itu, maka tertentulah, maknanya wajiblah istinja dengan air. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kisahnya di negara yang payah. Ayo, kita apa masalahnya? Tak salah cari batu, cari layar. Tinggal lagi nak tahu ni bukan apa, sesak-sesak. Bila kita pergi negara orang, kadang-kadang tak, dalam bilik airnya kapet. Welu, kata kita, ya. Lepas tu kita coya, mana corong paipnya? Tak ada, weh. Yang ada hotel ada. Ya tak? Kawan-kawan yang pergi ke Russia, kawan-kawan yang pergi ke negara-negara orang putih, jangan kita harap macam kita ada paip getahnya apa. Jangan, negeri orang lain ngapa dalam bilik airnya ada kapet. Kapet tu kapet lah, orang kampung kata kapet, ya tak? Atau demo tak ada paip apa kita, ya tak? Atau pakai khotah aja, ya tak? Khotah, kata orang pada rengah, ya. Jadi habis situ, ya tak? Maka yang sayugia bahawa dihimpunkan pada istinja itu, ya, dihimpunkan maknanya kalau sebaik-baiknya, kalau kita nak himpunkan antara batu dengan air, maka batulah dulu, last sekali, air, ya tak? Maka dikata sayugia, maka yang sayugianya bahawa dihimpunkan pada istinja itu antara disapukan dengan batu atau dengan barang yang pada makna batu, kemudian daripada sapu itu dibasuh pula dengan air. Kalau nak pakai dua-dua, start dengan batu dulu. Kalau disuruh pilih antara dua, pilihlah air. Ya tak? Kalau dia nak pakai dua-dua, pilih batu dulu, kemudian barulah air. Kalau sekiranya disuruh pilih, ambil satu je. Kalau nak pakai dua-dua, batu dulu, ya tak? Jadi dikata caranya sapu dengan batu dulu, kemudian barulah disusuli dengan air. Dibasuh dengan air. Dan jikalau air zam-zam sekalipun, maka tak terkala selesai musannif dari menyatakan istinja, menyata ia akan hukum qada hajat. Itu cerita lain. Qada hajat ni macam mana kita buang air. Sebelum itu kita nak cerita tadi bahawa dengan air tadi, dan jikalau air zam-zam sekalipun, maknanya, ya, dikata di situ bahawa dibenarkan, ya, dibenarkan menggunakan air zam-zam sekalipun. Habis nuktah di situ. Maka tak terkala selesai musannif pengarang daripada menyatakan istinja, menyatakan ia akan hukum qada hajat dengan katanya, dan haram ia qada hajat menghadapkan kepada ain qiblat. Janji tadi nak habis pukul 10, udah terlajar dah. Datang balik baterinya. Jadi maknanya tak boleh ngadap kiblat weh. Sebab itu makanya orang dulu, ya tak, dia tanya, ya tak, mana kiblat. Pastikan supaya tidak menghadap kiblat, terutamanya di lapangan terbuka, ya tak, terutamanya di lapangan terbuka. Macam mana lapangan terbuka ni? Pasal kadang-kadang kita mencari ceruk, orang tak ada, ya tak? Bila orang tak ada, kita pun mencari le ceruk. Bila mencari ceruk nak kayur ni tadi, pastikan jangan menghadap kiblat, ya tak? Cuma di sana kadang-kadang ada tandas jambannya jauh, pintunya ke depan, kan, macam orang putih punya jamban, ya, orang putih punya jamban semua besar-besar, panjang, rumah JKR kan, kan kepanjang rumah-rumah quarters tu, ya tak? Jadi maknanya menghadap kiblat pula tu, hendaklah kita, maknanya pasal apa? Pasal panjang sangat ke depan, dah boleh sujud, ya tak? Dah boleh sujud. Kecuali macam sekarang ni, zaman sekarang ni, oleh kerana jambannya sempit, dah tak boleh sujud. Itu walaupun menghadap kiblat, ada maafnya, sebab tempat tu memang dah digazetkan untuk tandas, dan sempit pula, tak boleh nak sujud, tak boleh dengan kadar yang boleh kadar sujud, maka dimaafkan walaupun menghadap kiblat tadi.
Kalau dapat dimeringkan sikit lagi baiklah. Ya, kalau dapat dimeringkan sikit lagi baik. Ya, senang je. Bukannya susah. Ya, jadi jangan menghadap kepada ain qiblat, ya. Dan dia kata ain, ya. Kenapa sebut ain? Sebab di sana ada jihah. Jihah tu maknanya arah. Di sana ada ain. Ain tu maknanya zat kiblat itu. Dan haram memberi belakangkan dia. Makna haram membelakangkan kiblat. Ya tak? Yakni memberi belakang kepada pihak ain kiblat. Maknanya pastikan jangan menghadap dan jangan membelakangkan kiblat. Maka iaitu pada tempat yang tiada disediakan dia. Kalau sudah digazetkan, diwartakan, itu tak apa. Tuan-tuan dan puan, mungkin kita tanya, apa dah benda opini pun ada. Nak ngabarkan Islam tu syumul. Nak ngabarkan Islam itu syumul. Dia bukan maknanya Islam ini sempit. Sampai nak memilih pemimpin pun ada, sampai nak qada hajat pun ada. Islam tu kopi tu, ya. Jadi dikatakan ada pengecualiannya tentang menghadap kiblat dengan membelakang kiblat ni tak boleh, kecuali katanya di tempat yang tiada, dikata di situ bahawa maka iaitu pada tempat yang tiada disediakan dia, dia apa dia? Dikatakan di situ, maka iaitu pada tempat yang tiada disediakan dia bagi qada hajat. Ya tak? Mana dia tadi? Saya pun dah lupa. Yakni diharamkan memberi belakang kepada pihak ain qiblat, maka iaitu pada tempat yang tiada disediakan dia bagi qada hajat. Adapun tempat yang disediakan memang itu tandas, maka diizinkan. Tapi itu pun dengan beberapa perbahasan, iaitu dia punya pintu tu maknanya sempit. Kalau pintunya jauh ke depan sehingga boleh kadar sujud, tak boleh juga. Hendaklah kita miringkan, betulkan sikit, selewengkan sikit, dia tak? Maknanya. Jadi itu kisahnya pada tempat yang tiada disediakan dia bagi qada hajat, ya. Dan tiada ada dinding. Kalau dah ada sutrah, ada dinding, maka dimaafkan. Walaupun menghadap kiblat, tapi kerana ada dinding, dinding pula rapat dengan kita, ya tak? Dinding kadarnya 2/3 serta 2/3 hasta. Ya, 2/3 hasta, ya tak? Hasta ni hasta, ya tak? 2/3 hasta. Nah. Atau lebih, ya, atau lebih. Maknanya kadarnya ialah, dan tiada dinding itu kadarnya 2/3 hasta. Sebab 2/3 hasta tu dah boleh sujud. Jadi dia jangan lebih daripada itu. Tiada ada dinding kadarnya 2/3 hasta atau lebih. Maka dia lebih, dia sempit daripada itu, tak boleh nak sujud. Maka boleh menghadap kiblat sekiranya ada dinding, ada sutrah yang sempit, yang maknanya dekat dengan kita, ya. Tak maknanya iaitu kurang, sutrah tu kurang daripada 2/3 2/3 hasta, ya tak? Kalau sekiranya dekat dinding itu, tak apa, ya tak? Jadi tempat yang telah disediakan dengan adanya dinding, ya, maka dinding yang kurang daripada 2/3 hasta itu boleh kita menghadap kiblat tadi, diberikan kemaafan. Dikata apa di situ? Atau lebih, maknanya atau lebih, maksudnya jadi dan tiada dinding itu kadarnya 2/3 hasta atau lebih. Kalau lebih tak bolehlah menghadap kiblat. Dan dekat dengan dia kadar 3 hasta atau kurang, maka jika ia qada hajat pada tempat yang disediakan baginya atau pada tempat yang tiada disediakan baginya, tetapi ada dinding tinggi 2/3 hasta, ada halangan begitu, dan tiada jauh ia daripadanya lebih daripada 3 hasta, maka tiada haram menghadap ke kiblat ataupun belakangkan kepadanya. Dan haram atas yang mengqada hajat ia menanggung akan sesuatu yang tersurat padanya nama-nama yang mulia. Ini kadang-kadang bukan apa dalam kita punya wallet, daba, ya tak? Dalam kita punya poket, tak perasan ada orang bagi doa, kita pun lipat-lipat masuk dalam poket, ya tak? Kayu, ya tak? Bila teringat je tu, kalau boleh cari jalan supaya letak tempat yang asing, atas ke ataupun antara dua
antara dua, iaitu di dinding tu ada atas pok tu ya, daripada nama Allah Subhanahu wa taala, atau tersurat padanya suatu daripada Quran sertanya pada ketika masuk di dalam tandas ya tak? Sebab itu kalau boleh handset yang jenis baca Quran, handset yang jenis azan, kalau boleh dia silent lah masa itu. Apa tengah kaya Allahu akbar Allah ya nadik ya dah. Jadi kalau boleh silent lah ya, nak silent kan ya dah. Ataupun memang ringing tone-nya kopi tu, memang ringing tone-nya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, dia punya bunyinya bila orang manggil telefon ya, memang itu bunyinya. Mikalan tanda silent kala ya tak? Atau yang lagi satu bila masuk masjid lah. Bila masuk masjid kadang-kadang jenis ringing tone-nya yang lagu tu pun kena silent kan. Lagu pula Jemizan, hari ini kau datang riang tersenyum buatku senang tereret. Ya Allah, 3 round pula tu Masjid Ridwaniyah. Yang nelipon tu pula tidak faham ke time orang sembahyang. Ya Allah, ya Allah. Jadi kita ni tadi dah tak pernah dengar lagu tu lama, Rejah 5 dulu. Rejah 5 dulu kan. Tahun 71. 71 dah Rejah 5. Udah dengar balik atau balik-balik habis Ridwaniyah tu, bila balik nak nyampe rumah tu awak lah pula dah. Awak lah pula pasal nostalgia maksudnya dah. Habis hati masa itu ya dah. Jadi balik cerita kita ya. Jadi jangan ada benda-benda kopi tu ya. Ketika nak masuk tandas atau barang mana tempat yang ia hendak qada hajat, tak semestinya tandas ya tak. Jadi dia nak bawa bukan apa ya, kadang-kadang mungkin dia cari ceruk mana-mana kan, pasal tak ada tandas yang disediakan. Jangan bawa benda-benda itu ya tak padanya. Kerana maksudnya jangan ada membawa pada ketika ia qada hajat akan yang tersebut itu. Maka iaitu apabila takut kena najis, maka jika tiada takut kena najis, tiada haram, hanya makruh sahaja. Yang ini tempat-tempat yang bukan tandas. Ya, maknanya tempat yang tandas tadi memang tak boleh bawa lah. Ini tempat-tempat yang bukan tandas. Ada tempat-tempat yang bukan tandas ni biasanya kalau kita takdirnya tiba-tiba terpaksa berhenti. Ya tak? Terpaksa berhenti kan. Jadi bukan tandas tu tapi dah terdesak. Suai-suai ke morning. Suai-suai ke morning Cik Ma tak ingat? Kan ditinggalnya beca dekat jalan tu, dia sakit perut je dah. Dia sakit perut je dah. Dia sakit perut je dah. Dia tu tengah dia nak qada hajat, bujang lapuk ni dia sapunya beca kawan tu ya dah. Lepas tu bawa lagu suai-suai ke morning pula ya dah. Kami seronoklah Sungai Siput pasal ada ladang estate ke morning. Habis hati lagu tu ya dah. Suai ke morning istimewa raja dah. Pasal ada ladang ke morning tu. Komeni kena bunuh ya. Sungai Siput apa yang tak ada ya dah. Jadi dikata kalau yang bukan digazetkan maka makruh. Kalau yang sudah gazet tandas tadi haram ya dah. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan barang mewajibkan mandi. Jadi ada mandi yang adat, harus. Ada mandi yang sunat, Jumaat, ya tak? Raya. Ada mandi yang fardu, ya tak? Wajib mandi, kalau tidak tak boleh beribadat. Jadi kena angkat halangan. Hadas itu maknanya halangan, ya. Hadas itu maknanya halangan. Jadi rafa'ul hadas, yakni rafa' mengangkat halangan, ya, untuk beribadah menghadap Allah, ya. Habis di situ, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam.